Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, selamat petang, kopi bosian pada teman-teman yang hadir pada hari ini. Yang saya kasihi saudara Nazri yang bertindak selaku pengerusi majlis pada malam ini. Tahniah kerana walaupun bidang terjun tapi sanggup juga ke depan. Kebiasaannya dalam soal kepimpinan ini, masalah kita masing-masing tolak menolak siapa nak ke depan. Ada baiknya sebab kalau di Sepanggar ini di Inanam, maksudnya masing-masing sebenarnya meletakkan kesetiaan parti itu melangkaui dalam soal siapa nak jadi calon. Seterusnya yang saya kasihi saudara Mumin selaku pemangku Ketua Cabang bagi kawasan Sepanggar ini, Cikgu Latif dan juga saudara Roni, yang mana saya berkenalan hati ke hati baru pagi tadi, yang betul-betul kita cukup faham keadaan semasa di Inanam. Jadi kalau saya boleh mulakan sedikit perkongsian sepanjang lawatan saya untuk minggu ini. Saya sampai hari Jumaat, yang mana memang saya dari Johor Bahru terus ke Kuala Lumpur. Ada satu mesyuarat yang agak penting. Dari Kuala Lumpur saya terus ke Kota Kinabalu. Jadi pada malam Jumaat malam kita telah melancarkan jentera Angkatan Muda Keadilan di Kota Kinabalu. Keesokannya saya terus ke Sub, iaitu di dalam Persiangan atas pada Keningau, untuk lihat sendiri di kawasan pedalaman bagaimana persediaan kita. Dan malam semalam kita ada jamuan ataupun pelancaran jentera keadilan peringkat negeri Sabah. Jadi untuk maklumat semua, apabila saya ziarah satu tempat ke satu tempat, saya merasakan bahawa rakyat Sabah ini masih memberi sokongan yang padu kepada Parti Keadilan Rakyat. Sebab kita tahu sejarah ataupun yang membuktikan pada hari ini, bagi mereka yang mengikuti sama ada live di Facebook semalam, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung kita, telah memaklumkan bahawa dari segi angka keanggotaan, Sabah ini nombor 2 dalam Malaysia selepas Selangor. Kalau nak kira sebenarnya agak luar biasa. Kalau nak lihat, nak kata keadilan ini parti semenanjung semata-mata, itu tidak benar. Kerana di Sabah ini tarikan untuk rakyat Sabah menyertai keadilan ini sangat-sangat luas. Sebab apa? Sebab keadilan ini memang parti yang mengangkat kepelbagaian kaum. Kita tidak pernah membezakan dalam soal kepimpinan, dalam soal hubungan kita. Kamu Melayu, kamu kawan sahaja sama Melayu. Kalau kamu Cina, India, kalau di Semenanjung, orang asal dan sebagainya, dipecahkan ikut parti hanya mewakili satu kaum. Tetapi keadilan ini kita tidak pernah meminggirkan mana-mana kaum itu, sebab selagi kamu rakyat Malaysia, selagi kamu pegang kepada perlembagaan negara, kamu adalah layak untuk bersama-sama dengan keadilan. Jadi kalau di Sabah ini, sebab itu saya kongsikan jadual saya itu, memang sasaran saya nak pergi ke kawasan yang berlainan, nak tengok di bandar macam mana, nak masuk pedalaman macam mana, supaya kita tahu, buktikan sendiri. Kadang-kadang kita tak nak jadi pemimpin yang hanya tahu daripada orang sampaikan. Kalau ditanya, okey bos. Kalau tanya persediaan di Inanam, okey bos. Tapi kadang-kadang bila tanya di akar ubi, maklumat itu tidak sampai. Ada perkara yang mungkin dibincangkan di bawah ini, bila disampaikan di atas, tidak sama yang seperti diharapkan oleh akar ubi. Jadi sebab itu, apabila saya hadir ke taklimat pagi tadi, terima kasih kepada Cikgu Latif, kepada pemangku Ketua Cabang yang memberi perkongsian siang tadi, pagi tadi. Jadi saya buat sesuatu perkara yang luar biasa, iaitu saya minta mereka ini buat satu program malam ini juga.
Maksudnya sebab kadang-kadang bila pemimpin jumpa, yang ini cakap lain, yang sana cakap lain. Kalau tanya saya, kehadiran saya pada malam ini yang paling risiko besar. Bayangkan Ketua Angkatan Muda Keadilan datang ke Inanam buat program, sekali datang 5 orang. Memang risiko besar, kita tidak rancang dan sebagainya. Tetapi saya meletakkan keyakinan kepada akal umbi di Sepanggar ini, di Inanam, bahawa keadilan masih kekal utuh di sini. Sebab kalau kita lihat, bila saya bertemu semalam, hari ini saya lihat mata kawan-kawan itu, saya tahu ini melangkaui soal kepentingan peribadi. Ini bukan lagi soal banjir di kawasan ini. Ini bukan hanya soal menguruskan tempat selama 24 jam. Memang yang dilaporkan ini, kita terus buat gerak kerja. Kita tahu sahabat kita telah meninggalkan kita daripada parti ini. Malam ini saya tak nak fokus kepada beliau. Beliau telah memilih haluan yang berbeza. Tetapi saya lebih nak tumpukan kepada kawan-kawan yang masih setia bersama kita. Sebab perjuangan ini kadang-kadang bukan hanya soal bagaimana kehidupan hari ini, tetapi nak meneruskan kehidupan yang mencabar ini. Nak terus berkhidmat kepada masyarakat, memerlukan pemikiran ataupun semangat yang luar biasa. Kalau saya Nazri sebut tadi, dah hampir mengalah dan sebagainya, yang ini sebenarnya membuktikan bahawa perjuangan itu kita manusia biasa. Kita memang terasa betapa periknya dalam kehidupan ini, tetapi bila berbalik dalam soal khidmat kepada masyarakat, kita khidmat atas parti keadilan rakyat. Walau apa pun berlaku di Inanam ini, kita tetap setia bersama parti. Jadi syabas kepada kawan-kawan di Inanam. Itu perkara yang pertama yang saya kongsikan. Tetapi yang kedua, kalau kita lihat dari segi keadaan semasa semalam, saya pun telah kongsikan serba sedikit. Memang kita tahu negara berhadapan dengan risiko yang agak luar biasa dalam soal ekonomi. Kita dah lalui masalah COVID-19, malah masih berlaku. Sebab itu kalau program semua, memang keadilan minta kita jaga SOP. Ada penjarakan duduk berasingan dan sebagainya. Yang ini ada implikasi yang besar kepada masalah ekonomi. Saya sebut macam mana semalam, angka untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi bulan 4 sampai bulan 6 bukan positif, tapi dia meruduh, mengecut. Maksudnya mengecil sebanyak negatif 17.1%. Memang banyak. Cuma kalau kita ikuti laporan ataupun yang cuba digambarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, saya dalam parlimen memang saya sentiasa mempertikaikan beberapa maklumat yang dibekalkan. Sebagai contoh kepada anak-anak muda ataupun mereka yang terlibat dalam perniagaan, kalau ikut pengumuman kerajaan, banyak pakej-pakej yang dikatakan untuk membantu peniaga-peniaga kecil. Sebagai contoh, ada yang dipanggil geran khas prihatin, GKP. Pernah dengar? Saya rasa kalau kamu follow daripada peniaga-peniaga kecil, ada geran khas prihatin. Dia gambarkan bahawa geran ini telah diserahkan habis semua kepada masyarakat. Tetapi bila kita dapat maklumat daripada peniaga-peniaga kecil, banyak yang mengadu tak dapat. Bila pergi, kata tak ada duit, dah habis. Satu lagi contoh, mereka yang nak buat pinjaman, kerajaan beritahu kalau kamu nak buat pinjaman tanpa jaminan, kamu boleh pergi ke bank BSN yang dipanggil microkredit. Bawah BSN, duit kerajaan kita masuk 700 juta ringgit. Ini pun kira duit rakyat. Masuk 700 juta ringgit. Dia umum kepada mana-mana peniaga kecil yang memerlukan bantuan kewangan, yang nak buat pinjaman, boleh saja pergi ke bank BSN. Dalam tempoh seminggu, kamu akan dapat duit tersebut. Itu cakap dia. Tapi apa yang berlaku, dia sebut juga, pinjaman ini boleh dimohon sehingga hujung tahun.
Kalau ikut maklumat, bila dia umumkan skim tersebut, boleh mohon sehingga 31 Disember. Apa yang berlaku, tak sampai 2 bulan daripada dia umum tutup. BSN telah keluarkan satu notis bertarikh 22 Mei. Yang mana dalam notis tersebut mengatakan skim pinjaman tersebut telah tamat, telah ditutup. Jadi ramai yang pengadu di tempat saya sebagai contoh di Johor Bahru datang ke pusat khidmat. Tak maaf. Saya dah terlebih limit berceramah sebenarnya. Dan memang macam ceramah pilihan raya lah ni. Cuma dia sebut bahawa skim tersebut ditutup dengan serta-merta pada 22 Mei. Ramai yang sebenarnya masih tak tahu, peniaga kecil yang menunggu sampai hujung tahun nak buat pinjaman dah ditutup. Tetapi bila saya semak di pusat khidmat sebagai contoh, anak muda datang, dia kata nak buat pinjaman dengan bank kerajaan tak boleh. Apa dia buat? Dia pinjam dengan ahli. Saya sebut ini dalam parlimen, saya forward surat tersebut kepada Kementerian Kewangan. Dan bila kita semak lagi, saya telefon pihak bank di Johor, saya tanya apa yang berlaku. Kerajaan janji telah bagi duit, kenapa bank tak boleh bantu mereka yang memohon duit? Mereka sebut dana tidak mencukupi. Yang kedua, dia sebut yang mohon ini begitu ramai, 13,000 orang, kami tak dapat proses. Sebab apa? Hanya ada 13 orang yang boleh proses. Jadi hakikatnya keadaan ekonomi ini, walaupun kerajaan umum berbagai-bagai skim yang cuba digambarkan dibawa kepada pihak rakyat, kebanyakannya tak terima setimpal seperti mana yang diumumkan. Kita dah lulus di parlimen. Antara kerajaan dan perbankan, kita setuju bahawa kerajaan boleh menaikkan nilaian hutang, iaitu sebanyak 45 bilion ringgit. Sebagai tambahan yang untuk diagihkan kepada rakyat, kalau kita bahagikan betul-betul daripada 45 bilion ringgit itu kepada setiap rakyat, kita patut sebenarnya dapat lebih banyak seperti apa dan berbandingkan yang diumumkan. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Sebab itu dari segi ekonomi sekarang ini memang sangat perit, dan yang menjadi masalah sekarang ini adalah di kalangan belia ataupun anak muda kita. Kalau tengok dari segi data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik dan unjuran yang kita buat, pengangguran ini kalau tidak diatasi dengan baik, unjuran yang kita buat sampai hujung tahun nanti pengangguran akan mencecah 1 juta orang. Kalau kamu lagi tengok lagi teliti data tersebut, ada satu kajian menyebut bahawa untuk perbandingan dengan negara-negara lain soal pengangguran ini dengan yang anak muda, kebiasaannya anak muda yang menganggur berbanding dengan usia yang lain adalah sebanyak 3 kali ganda. Maksudnya kalau ada seorang yang berumur tiada kerja, yang muda ada 3 orang. Tetapi di Malaysia, berdasarkan kajian yang dikemukakan tersebut, perbandingan mereka yang menganggur di kalangan belia adalah 6 kali ganda. Maksudnya kalau ada seorang yang berumur tidak ada pekerjaan, yang muda ada 6 orang yang tiada pekerjaan. Dan perkara ini bila diteliti dengan lebih lanjut, yang paling ramai sebenarnya di kawasan Sabah dan Sarawak. Mereka yang sebenarnya berdepan dengan masalah pengangguran yang amat luar biasa. Dan nak tak nak, sebab itu bagi saya dalam isu yang kita berhadapan soal ekonomi memang sangat mencabar. Dan sekarang ini kalau kita cakap soal politik, adakah keadaan itu akan berubah melalui pilihan raya negeri? Saya rasa tidak berubah. Kalau tanya saya, adakah esok habis pilihan raya semua orang rakyat Sabah akan dapat kerja? Saya rasa tidak. Tidak akan berlaku. Tetapi yang paling penting, kita kena pastikan mereka yang dipilih itu membawa aspirasi rakyat, membawa suara anak muda supaya kita terus bercakap dan tumpukan kepada soal membantu rakyat biasa yang jadi sangat tidak cantik. Sedangkan rakyat bersusah payah, mereka yang di atas ini dengan senang lena
mengagihkan jawatan GLC. Mereka sama-sama mereka bagi sana, ambil jawatan GLC sini, ambil jawatan GLC sana. Sedangkan rakyat di bawah ini merana. Kemudian dah dapat satu GLC, boleh letak jawatan, pilih pula GLC yang lain. Tak cukup dengan itu, ada timbalan menteri. Timbalan menteri, dia tulis surat kepada menteri. Timbalan menteri tulis surat kepada menteri, minta sebut nama simpolan-simpolan ini, tolong lantik masuk dalam GLC. Bila disemak nama simpolan-simpolan ini sebenarnya anak timbalan menteri itu. Maksudnya bapa dia timbalan menteri, bapa tulis kepada menteri minta masukkan anaknya dalam GLC. Bila bocor, menteri pertahanan tersebut terus tidak mengaku, oh itu tulisan tersebut tidak bawa apa-apa makna. Dia rasa perkara itu, bahawa dia rasa bersalah, maka tidak diteruskan. Sebab itu rakyat kena beka. Kalau kita biarkan mereka ini yang di atas terus menggunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri, maka keadaan di bawah ini tidak berubah. Sebab itu bagi saya, kita sebagai anak muda, kalau nak kira mana-mana pemimpin, kita jangan duduk di atas saja. Ada masalah, tak ada masalah, turun di bawah, supaya kita ada sedikit kesedaran dan faham keadaan sebenar rakyat jelata. Sebagai contoh petang tadi, bila YB Nurul Izzah, Ahli Parlimen Permatang Pau, sampai tengah hari tadi, saya dengan beliau, kita melawat satu perkampungan setinggan dekat kawasan Kota Kinabalu, dekat Cerun Bukit. Bukan sebab kami nak menunjuk, tapi kadang-kadang kita bercakap soal kemiskinan di Sabah dan sebagainya, tapi kita tak pernah merasainya, tak pernah menjiwainya. Jadi sebab itu dalam soal kempen pilihan raya ini, saya sendiri sebagai rakyat Malaysia, saya nak tahu sahabat-sahabat di Sabah ini macam mana. Sebab kita tengok berita di luar sana, memang kita tahu susah. Tapi kadang-kadang bila kita bercakap itu tidak sama kalau kita tak merasainya. Sebab itu bila saya lalu di kampung tersebut sebentar tadi, memang bila bawa YB Nurul lagi, sebab dia seorang wanita, seorang ibu, dia amat terasa terkesan bila tengok orang susah. Jadi tadi bila kami singgah, ada 10 buah rumah, kami singgah satu persatu. Sampai sebuah rumah tersebut, anaknya bercerita, ialah dia bercerita dengan semangat, dia tengah buat kursus mekatronik. Tahulah kot mekatronik, nama canggih lah, tapi bila dengan nama pun susah, kita anggap kursus tersebut memang susah. Keluarga ni memang naik, rumah tak ada bilik, 4 orang, anak 4 orang. Lepas tu dengan maknya yang menjaga. Bila bersembang, kita dengar. Bila sudah balik, bila tanya balik, YB Nurul tanya maknya macam mana persiapan anaknya yang belajar ni, macam mana dia boleh bawa. Dia kata boleh, cuma masalah ni memang serba kekurangan. Memang sekarang ini nak buat kursus tersebut memerlukan laptop. Dia sebut memang dah buat segala macam, tak boleh. Tapi perkara tersebut kita akan usahakan, kita tengok juga. Sebab kalau tidak, kita cakap soal rakyat, soal pembangunan, itu bezanya parti keadilan. Sebab itu bila sahabat-sahabat tadi bercerita di siang hari tadi, menyebut bahawa bertemu dengan masyarakat, bila kita berjumpa sendiri, kita tak boleh ambil sambil lewat. Benda itu menghantui. Bila kita tidur pun kadang-kadang, alamak, rumah sana banjir, nak tidur pun jadi tak tidur. Sebab itu orang keadilan, dia memang menjiwai kesusahan yang rakyat hadapi. Sebab itu yang saya sering bawa cerita dekat persiangan, saya bercerita, semalam pun saya bercerita. Sebab saya rasa cerita ini sangat terkait dengan anak muda di Sabah, iaitu cerita seorang gadis bernama Viviona. Kenal kot? Kenal? Viviona ni yang sudah viral dekat YouTube, dekat social media semua. Anak gadis ini dari Pintas, yang mana bila saya semak akaun YouTube beliau, memang ada beberapa video yang beliau letak. Tapi sebelum perkara itu viral, bila saya tengok video tersebut, kisahnya, kita tahu bahawa beliau menduduki peperiksaan di atas pokok, iaitu kita dengar
Tetapi bila saya tengok video yang dikongsikan oleh beliau, bukan beliau nak mencari populariti atas pokok. Dia bermula dengan membina sebuah pondok kecil atas tanah. Rumahnya tiada internet, rumahnya memang daif lah. Jadi Viviana ini kena berjalan di satu kawasan hutan sedikit lah, yang ada line yang lebih jelas. Jadi dia sebenarnya sudah bina satu pondok kecil untuk persiapan masuk periksa. Dia bina pondok itu seminggu sebelum exam. Jadi bila minggu sampai exam tersebut, dia sampai pondok tu runtuh. Sama ada mungkin kena langgar dengan haiwan, mungkin ribut, dia tak ada cerita. Tapi ya, kita nampak pondok tersebut dah runtuh. Maka beliau tiada masa untuk membuat persiapan yang lain. Maka beliau Viviana memutuskan untuk duduk atas pokok. Dan dia bawa kain kelambu untuk mengelakkan nyamuk dan binatang-binatang yang lain daripada gigit dan sebagainya. Maka terjadilah satu hari beliau duduk di atas pokok, malam bertidur di sana, sampai keesokannya baru balik rumah. Itu kisah benar, bukannya kisah yang direka-reka. Tetapi yang menjadi bagi saya satu penghinaan, satu kurang ajar apabila Timbalan Menteri Perikatan Nasional berkata, dan dia cakap ini bukan dia cakap di Kampung Datuk, bukan dia beritahu 5 orang, bukan dia cakap di tepi jalan, bukan dia cakap di airport KK, dia cakap dalam Dewan Negara. Dia mengatakan bahawa anak gadis dari Sabah ini menipu. Dia tuduh anak muda gadis dari Sabah ini nak cari populariti. Bila dia semak balik, bila dia keluarkan kenyataan tersebut, kawan-kawan Viviana ini masing-masing di Twitter mula beritahu ini tidak betul, memang kami ada peperiksaan. Bila seorang demi seorang dia punya classmate menjawab bagi pihak Viviana, maka Timbalan Menteri akhirnya memohon maaf. Dan saya tak pertikaikan permohonan maaf tersebut. Okeylah, dia mohon maaf. Tetapi kenyataan tersebut menunjukkan betapa ceteknya pemikiran kepimpinan kita. Dia pandang rendah kepada rakyat macam tu saja. Dia mengatakan, alah kamu saja nak tunjuk orang susah. Ini Cikgu Latif cerita pasal banjir ni saja nak cerita. Nak tunjuk ini nak pilihan raya, baru cerita pasal banjir. Kamu jadi kerajaan apa yang kamu buat? Tapi inilah yang kita naluri, yang kita mendalami selama ini. Ini keadaan di Sabah. Kemudahan infrastruktur itu memang tidak lengkap. Adakah Sabah ini miskin? Sabah ini kaya. Hasil negeri ini banyak. Minyak dia ada, gas dia ada, balak dia ada. Sebab itu pesanan Anwar Ibrahim semalam, Datuk Seri Anwar sebut, dia pesan, kami ini mungkin datang daripada Semenanjung. Kami datang ini bukan nak mengajar orang Sabah, bukan kami nak memperkecilkan orang Sabah. Dan percayalah, kami datang di Sabah ini bukan nak kaut balak kamu semua, bukan kami nak ambil minyak kamu semua. Malah kita nak pulangkan balik kekayaan di Sabah ini kepada rakyat Sabah. Tapi itulah hakikatnya yang kita terpaksa berdepan, sebab kepimpinan itu kebiasaannya bila sudah menang dia tinggal sama kita. Jadi di Inanam ini memang kita terasa sangat. Sebab itu dalam soal perjuangan ini bagi saya, kita kena letak asas kepada siapa yang kita nak bantu. Bila kita telah berkuasa, selalunya kita mudah terikut-ikut, sebab memang dari segi nak keluar suratnya, kalau nak tolong orang boleh keluar surat. Kamu nak tolong Viviana itu boleh keluarkan surat, bantu dia. Sampai sekarang kerajaan buat tak tahu saja. Jadi yang ini dalam soal perjuangan bila nak masuk pilihan raya, bagi saya suara anak muda itu sangat penting. Saya memang minta maaf, bukan saya kata yang lain tak muda, tetapi bagi saya biarlah yang muda ini bersama sekali dengan kita. Dan kalaulah calon itu pun bukan yang muda, paling kurang calon itu kena faham hasrat dan nilai orang muda yang nak. Dia tak boleh lagi dalam soal kedudukan, jawatan dan sebagainya.
politik ini, pilihan raya ini bukan sekadar nak menentu siapa jadi ketua menteri. Ini bukan soal siapa nak jadi ketua menteri. Jujur je saya cakap. Sebab kalaulah kita betul-betul dah masuk pilihan raya kali ini, kalau tak buat pilihan raya apa berlaku? Ketika itu kita tahu, kalau tak berlaku pilihan raya, yang akan naik sebagai ketua menteri Sabah ketika itu adalah Musa Ahmad. Dah tengok berpuluh tahun zaman beliau dan zaman-zaman sebelum itu, kita dah merasai bagaimana keadaannya. Dan kalau orang Sabah bernasib baik, kalau mereka menang, kalau bukan Musa Ahmad, yang akan naik mungkin Muhtah, lagi pening. Tengok saja kat parlimen macam mana pemikirannya, macam mana bahasanya, menghina masyarakat, tak patut. Jadi sebab itu bagi saya ini bukan soal untuk tahun ini saja. Kalau tanya saya kenapa yang saya sanggup tukar rancangan, kalau ikut boleh saja malam ni, boleh berehat saja. Esok nak balik berehat sebab esok dah ada jadual yang padat. Tapi saya rasa macam ada satu tanggungjawab singgah kat sini. Dalam keadaan pemimpin sebelum ini meninggalkan kita. Tetapi perjuangan ini bukan sebab seorang pemimpin atau 2-3 orang pemimpin. Kita berjuang ini atas niat kita sendiri. Kita nak bantu bersama-sama memajukan masyarakat setempat. Kita nak memajukan negeri Sabah. Kita nak memajukan negara Malaysia. Benda ini bukan sehari dua. Tetapi kalaulah disebabkan berlaku pengkhianatan, berlaku mereka yang melompat dan sebagainya, kita nak putus harapan, maka apa yang kita impikan itu akan terbatal begitu sahaja. Memang susah. Nak tanya saya nak datang balik, nak berkumpul balik, nak gerakkan balik tentera itu memang benar. Tetapi kalau kita mengalah, kalau kawan-kawan di sepanjang Inana terus mengalah, bila lagi kamu nak lihat panci keadilan di sini? Kita dah ada peluang yang sangat baik sebelum ini, dan kita berjuang bukan soal seorang dua orang individu. Sebab itu bagi saya, dalam kerangka yang besar ini, pilihan raya negeri ini adalah peluang untuk rakyat Sabah buktikan apa yang kita nak. Bila kita berkempen nanti, jangan hanya cerita soal jawatan, jangan cerita siapa yang akan bentuk kerajaan negeri. Yang kita nak kena cerita yang lebih detail, yang lebih terperinci, apa yang kita nak. Buat tuntutan supaya sesiapa yang menang, pastikan dia dengan suara rakyat. Dan saya percaya kalau rakyat boleh bangkit, boleh bawa suara kita, yang menang itu adalah mereka yang mendukung mandat rakyat. Jadi bagi saya, dalam soal pilihan raya itu amat jelas. Kita tiada pilihan yang lain. Untuk di Inanam, betul, soal calon itu belum diputuskan. Tetapi kerusi itu, kerusi Inanam ini akan ditandingi oleh Parti Keadilan Rakyat. Sebab itu memang persetujuan kita. Mana-mana kerusi yang telah dimenangi oleh parti yang bertanding, maka parti tersebut akan masuk bertanding. Jadi bukan nanti keluar pula Cikgu Latif kata YB Akmal datang Kampung Datuk, buat pengumuman PKR bertanding di Inanam. Benda ini memang kita tahu. Dari segi persediaannya, memang kerusi yang telah dimenangi oleh parti tersebut, persetujuan yang kita capai, parti tersebut yang akan masuk bertanding. Jadi dalam kaedah di Inanam ini memang sepatutnya keadilan. Tetapi adakah kita nak tunggu gerak kerja? Kita ada mungkin lebih kurang daripada seminggu sebelum penamaan calon. Adakah kita nak tunggu akhirnya siapa jadi calon? Bagi saya, keadaan ini sangat detail. Kalau boleh malam ini juga kita buat kerja pilihan raya. Kalau boleh esok kita dah betul-betul jaga kawasan kita. Make sure, pastikan bahawa kekuatan jentera ini dah disusun begitu rapi. Bukan hanya di kalangan jentera, masuk pilihan raya nanti kita nak memenangi hati pengundi di dalam DUN Inanam. Jadi nak tak nak memang kena masuk dari sekarang. Kita ada kelebihan di sini. Kita pernah menang. Bukan sekali, kita menang 2 kali. Jadi yang ini yang saya memang mengharapkan. Kenapa saya turun, bukan apa, nak kira nak memotivasikan kawan-kawan adik ataupun abang-abang, bukan saya.
saya tak boleh nak motivasikan lagi. Sebenarnya kalau abang-abang ada tanggungjawab di Inanam ini, kita pertahankan kursi ini. Kita pertahankan supaya suara yang kita bawa selama ini, soal kepelbagaian kaum, soal keadilan, soal macam mana masalah ekonomi, soal masalah masyarakat setempat yang kita sangat peka. Kita risau soal kemiskinan, soal pekerjaan. Jadi jangan terhenti setakat ini sahaja. Kita kena bangkit, kita kena teruskan perjuangan ini. Jangan tunggu sampai arahan, oh nanti kita akan bincang dulu. Sebab kekhawatiran saya, kita ada peluang yang sangat baik. Kita ada yang sangat baik sebab sekurang-kurangnya, walaupun dalam keadaan yang mungkin belum muktamad, kita dah ada kepastian ini kawasan keadilan. Malah kalau kita tengok pengumuman yang telah dibuat, sama ada di peringkat negeri ataupun Presiden parti kita Datuk Seri Anwar telah umumkan masuk pilihan raya kali ini untuk calon keadilan, kita akan bertanding menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat. Jadi memang dah boleh buat kerja. Orang nak tahu ini kawasan keadilan, tapi ada perkara yang kita kena rungkaikan. Rakyat akan mula bertanya sebagai penutup lah. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, saya cuba menjawab. Tapi memang rakyat akan bertanya, kamu dah diberi peluang, tapi ada yang melompat. Jadi mengapa kami nak bagi peluang lagi kepada kamu? Akan ada yang bertanya bahawa kita dah berkempen dulu bersusah payah, tapi ada yang meninggalkan kita. Memang penat nak menjawab itu. Tetapi bagi saya, kalau kita berhadapan dengan persoalan masyarakat, kita kena jawab. Yang macam mana yang saya telah terangkan tadi, ini bukan soal individu. Ini bukan kita nak angkat mana-mana pihak hanya untuk memegang jawatan demi kepribadian mereka. Sesiapa yang bertanding di Inanam selepas ini, jangan tukar ganti jawatan kamu. Jangan lagi boleh. Oh, memang batuk lah. Yang mana kalau kita tengok, kita tahu kawasan Inanam ini bukan soal hanya meletakkan calon untuk sekadar meletakkan calon. Yang saya boleh bagi jaminan bahawa apa yang dibentangkan oleh Akar Ubi ini memang saya akan sampaikan kepada peringkat kepimpinan tertinggi parti. Bagi saya, apa yang saya dapat maklumat sama ada pagi tadi ataupun kehadiran pada malam ini, saya nak beritahu bahawa Inanam ini jentera kita masih utuh. Kita masih ada orang yang mungkin nama-nama ini tidak dikenali di peringkat persekutuan, mungkin juga tidak dikenali di peringkat kerajaan negeri. Tetapi ini adalah muka-muka keadilan. Orang-orang keadilan, kalau saya tengok muka pun saya kenal. Memang muka dia lain sikit. Muka dia saya tak tahulah macam mana. Tapi bagi saya kalau nampak muka baik dan juga yang bersungguh-sungguh ni memang orang keadilan. Sebab itu saya rasa rakyat Sabah memang akan sokong Parti Keadilan Rakyat. Jadi sebab itu, sebagai penutup, nak tak nak, perjuangan itu perlu diteruskan. Perjuangan itu bukan sekadar diteruskan tetapi digandakan. Cabaran kamu memang lebih tinggi dengan tempat yang lain sebab ini kubu keadilan. Ini bukan kubu mana-mana individu, ini kubu keadilan. Jadi bila balik nanti, buatkan semangat. Ambil arahan daripada kepimpinan, buat kerja sehabis baik. Walau apa pun berlaku, tetapi kita kena pastikan juga sesiapa yang bertanding di Inanam ini kena dengar suara Akar Umbi, kena ambil pandangan daripada Akar Umbi. Pengalaman saya sebagai seorang pemimpin muda, tiada seorang pemimpin walau seagung mana pun yang pandai segala-galanya. Kamu masih kena dengar pandangan teman-teman.
kamu kena rujuk dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Kita jangan lupa, yang angkat kita jadi pemimpin itu bukannya kamu sendiri. Yang angkat kamu menjadi pemimpin adalah kita semuanya. Jadi saya memang mengharapkan orang Inanam, kamu pegang calon keadilan ini betul-betul. Bukan menjaga calon, calon itu kena jaga. Rakyat Inanam kena jaga jentera keadilan ini supaya orang Inanam akan undi parti keadilan. Boleh ke tidak? Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sebagai penutup, saya nak cuba nak test semangat. Kita mungkin menjerit sedikit, mungkin boleh berdiri. Bagi saya, kita bagi semangat sikit. Yang mana saya yang biasa tu kawan-kawan sudah tahu, tapi saya nak cuba sesuatu yang lain. Bila saya sebut keadilan, kawan-kawan sambut rakyat. Boleh? Bila saya sebut keadilan, yang lain-lain sambut rakyat. Keadilan!